Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya mengucapkan kepada pensyarah subjek perbandingan sistem pendidikan tempatan antarabangsa dan global, iaitu Encik Wan Muhammad Azani bin Y Ibrahim yang arif lagi bijaksana. Saya Muhammad Rizami bin Zulkifli, nombor metrik KID 2011041176, Diploma Pendidikan Islam SEM 3, akan menerangkan tentang sistem pendidikan pondok. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan, di mana definisi pondok ini menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, pondok bermaksud rumah, iaitu untuk merendahkan diri apabila bercakap dengan orang, atau madrasah dan asrama tempat mengaji, iaitu tempat belajar agama. Dari Sabri Haji Said yang lahir pada 1983 berkata, pengajian pondok merupakan suatu pendidikan mengikut cara tradisional dalam memainkan peranan penting untuk memperkenalkan, menyebarkan, mengembangkan dan meluaskan ilmu pengetahuan agama kepada anak-anak bangsa. Seterusnya, kita pergi kepada konsep sistem pendidikan pondok. Yang pertama, gelaran tok guru di pondok, di mana pondok-pondok kecil dibina tersusun berdekatan dengan masjid dan madrasah. Yang kedua, rumah-rumah kecil yang didirikan berhampiran dengan rumah tuan guru. Yang ketiga pula, digelar pondok atas gabungan rumah kecil masjid, kediaman guru madrasah. Dan yang keempat, pondok berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud rumah tumpangan yang bersesuaian dengan ciri-ciri pusat pengajian. Sekarang, kita pergi kepada latar belakang sejarah sistem pendidikan pondok. Pertama, kemunculan sistem pondok di Tanah Melayu, di mana batu bersurat di Terengganu bertarikh 1303 Masihi yang dijumpai di Kuala Berang, Terengganu. Kedatangan agama Islam di Tanah Melayu iaitu pada abad ke-14, di mana ianya dipelopori oleh golongan ulama dari Patani. Tanah Melayu, Kelantan merupakan di antara negeri yang mula-mula mewujudkan sistem pondok. Seterusnya, yang kedua pula, sistem pentadbiran di pondok, di mana lazimnya diadakan di sebuah perkampungan yang berpusatkan sebuah surau atau masjid. Kemasukan para pelajar tidak dibahagikan mengikut umur dan mengadakan kelas, tetapi belajar dengan berbentuk halaqah bersama tuan guru. Kita teruskan pula dengan kaedah pembelajaran di pondok dan di madrasah, di mana sistem pondok dan madrasah adalah memainkan peranan yang penting dalam memelihara jati diri orang Melayu dan menyediakan pendidikan Islam, di mana cendekiawan membahaskan bahawa pondok untuk masyarakat Melayu boleh diterangkan dari sudut budaya pendidikan dalam masyarakat Melayu Islam. Kaedah yang kedua ialah sistem sekolah pondok, di mana mata pelajaran yang diajari ialah tauhid, tafsir, fiqh, nahwu saraf, hadis dan doa-doa yang ada kaitan dengan kehidupan seharian. Seterusnya, pelajar didedahkan dengan kaedah menulis dan menguasai kaedah Jawi dan bahasa Arab. Yang ketiga, aktiviti yang dilakukan oleh pelajar ialah berkasidah, berzanji dan bernasyid. Seterusnya,
kitab yang dipelajari di sekolah pondok ialah kitab Matan Al-Jurumiyah, Matan Bina, Matan Ummu Ibrahim, kitab Pelita Penuntut dan kitab Penawar Hati. Seterusnya, dari segi sukatan pembelajaran yang didedahkan kepada para pelajar adalah tidak tersusun kepada kemahiran guru. Kaedah yang ketiga pula ialah sistem madrasah, di mana madrasah ini dimulakan dengan penghafalan Al-Quran selama 3 tahun, dan madrasah ini sama sahaja seperti sistem pondok, tetapi ianya lebih sistematik dalam penjadualan madrasah bermula jam 5 pagi sehinggalah 11 malam. Aktiviti dalam sistem madrasah adalah seperti imtihan, iaitu peperiksaan 2 kali setahun, di mana perbahasan agama dari segi aspek masai, dan selesai syahadah Al-Quran, mereka akan berpindah kelas kepada pengajian alim selama 8 tahun. Para pelajar ditarbiah dari segi rohani dan fizikal melalui perjalanan dakwah. Pelajar tahun 1 sehingga 4, mereka akan belajar dari segi pemantapan bahasa Arab seperti nahwu, saraf, dan pada pelajar tahap tahun 5 sehingga 8, mereka akan mempelajari ilmu faraid dan usul tafsirul hadis. Kita pergi kepada perbandingan antara sistem pendidikan pondok tradisional dan moden. Pertama, sistem pembelajaran konvensional, iaitu pembelajaran yang mementingkan pendidikan, agama dan akademik. Seterusnya, mempunyai sistem peperiksaan pada setiap pertengahan dan akhir tahun untuk penilaian pentaksiran pelajar. Yang ketiga pula, mempunyai pelarasan berlandaskan pendidikan bersepadu dalam silibus pendidikan di sekolah berdasarkan buku teks yang telah disediakan oleh kerajaan. Yang keempat pula, waktu pembelajaran yang terhad mengikut jadual masa, di mana waktu masuk sekolah jam 7 pagi dan pulang pada jam 2 petang pada setiap hari persekolahan. Diasaskan oleh kerajaan dan jabatan agama di setiap negeri. Pada akhir sekali, pembelajaran yang berbentuk syarahan yang diketuai oleh guru dan mempunyai sesi soal jawab. Perbandingan dari sistem pembelajaran pondok pula ialah yang pertama, pembelajaran yang mementingkan ukhrawi. Yang kedua, pembelajaran berbentuk muzakarah, halaqah dan syarahan. Yang ketiga, waktu pembelajaran yang meluas dan tidak terhad, di mana pelajar yang belajar di pondok hendaklah menghabiskan pengajian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh tok guru. Dan yang keempat, tidak mempunyai pelarasan di dalam pendidikan, di mana tok guru yang menetapkan silibus pengajian di pondok dan mereka belajar dari kulit ke kulit. Seterusnya, tidak mempunyai sistem peperiksaan, di mana tok guru akan menyemak iaitu tasmik hafalan pelajar. Dan yang terakhir, ianya diasaskan oleh alim ulama. Di sini saya akan menerangkan pula peranan ulama dalam sistem pendidikan pondok, di mana yang pertama, para ulama merupakan tok guru yang mengajar di sekolah pondok. Yang kedua, mereka menterjemahkan kitab-kitab yang dihasilkan oleh ulama besar Islam. Yang ketiga,
mereka menyelesaikan berbagai persoalan agama yang timbul. Dan yang terakhir, para ulama juga menyebarkan ilmu Islam dengan penuh amanah dan bertanggungjawab, serta tidak mengharapkan apa-apa balasan dan ganjaran. Di sini, kita akan melihat kelebihan dalam sistem pondok. Pertama, pembelajaran daripada permulaan kitab sehingga akhir kitab. Dan yang kedua, menurut Sufyan 1996, pengajarannya lebih bersifat penghafalan dan pemahaman. Dan yang ketiga, memberi latihan khutbah dalam bahasa Arab, iaitu setiap minggu wajib setiap orang. Seterusnya, sistem pendidikan Islam yang menyeluruh dan berkesan dalam mengubah paradigma masyarakat Melayu. Dan akhir sekali, menurut Ghazali Basri, iaitu 1991, dapat melahirkan pelajar yang berpengetahuan agama, berakhlak tinggi serta dapat membimbing masyarakatnya. Kesimpulan di sini, kita dapat melihat bahawa sistem pembelajaran di pondok dan madrasah mempunyai kelebihan dan keunikannya yang tersendiri, di mana sistem pembelajaran ini perlulah dikekalkan dan diperkasakan untuk melahirkan individu Muslim yang berakhlak dan mampu menyambung kegemilangan ulama terdahulu. Sekian sahaja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.